Kristus sungguh hidup, itu berarti yang pertama, musuh kita yang terbesar sudah dikalahkan. 基督的复活，第一点，我们的最大仇敌已经被击败了。 Yang kedua, itu berarti kita memiliki Allah yang dapat dipercaya. 第二点，我们拥有一个可信靠的上帝。 Yang ketiga, Kristus hidup berarti kita memiliki dasar dan alasan untuk memberitakan Dia kepada orang lain. 第三点，我们有了传福音的这个根基以及原。 Dengan hati yang penuh sukacita, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita. Hari ini kita akan melihat dua bagian Alkitab. Yang pertama dari 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 23. 我们要看两处的经文，第一处是在哥林多前书第15章12到23节。 Dan yang kedua adalah Lukas 24 ayat 1 sampai 12 yang akan menjadi teks utama di dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini. 第二处的经文是在路加福音24章第1到第12节，是成为我们今天听到的一个主要的经文。 Nah, karena tadi kita sudah membaca Lukas 24 ayat 1 sampai 12, sekarang saya mengajak kita untuk melihat 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 23. 现在让我们来看哥林多前书15章12到23节。 Nah, untuk menghemat waktu, kita membacanya saja bersama-sama. Ayat yang ke-20 satu kali dalam bahasa Indonesia, kemudian satu kali dalam bahasa Mandarin bersama-sama dengan Pak Johan. Begini firman Tuhan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. 第20节，当基督已经从死里复活，成为睡了之人出宿的。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, 亲爱的弟兄姐妹们， John Charles Ryle, Bishop dari Church of England, berbicara tentang kebangkitan. Dia mengatakan demikian. Kebangkitan Kristus adalah batu pondasi dari kekristenan. 英国的牧师，英国教会的牧师 John Charles， 他曾经这么说。 基督的复活是基督徒信心的根基。 Saudara-saudara, kebangkitan Kristus adalah pondasi dari iman Kristen. 基督的复活是基督徒信心的根基。 Tanpa kebangkitan Kristus, maka seluruh bangunan iman Kristen akan runtuh. 基督没有复活，基督徒信心的这个房子就 Tanpa 完全的 kebangkitan 倒塌了。 Kristus, maka seluruh bangunan iman Kristen akan roboh, akan 基督 goyah. 不复活，信心的房子整栋的就倒塌了。 Saudara-saudara, kebenaran inilah yang ditegaskan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14 sampai 19 dengan mengatakan bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, maka konsekuensi yang pertama, sia-sialah pemberitaan tentang Kristus. 保罗也强调了这个真理，那是在14节到第16节。保罗说：“基督若不复活的话，我们所信的就是枉然的。” Saudara-saudara, jika Kristus tidak bangkit dari kematian, tidak ada gunanya kita memberitakan Kristus. Itu adalah kesia-siaan. 基督若不复活，我们也没有意义去传主的福音，因为那是枉然的。 Alkitab juga mengatakan jika Kristus tidak bangkit, maka konsekuensi yang kedua adalah sia-sialah kepercayaan kita kepada Kristus. 圣经也告诉我们说，若是基督不复活，那么我们所信的也是徒然的。 Saudara, jika Kristus tidak bangkit, tidak ada gunanya kita percaya kepada Dia. 我们若是基督不复活，我们也不需要去相信他。 Jika Kristus tidak bangkit, maka tidak ada gunanya kita mengikuti Dia. 基督不复活，我们跟着他、跟随他也是枉然的。 Jika Kristus tidak bangkit, tidak ada gunanya. Sia-sia kita melayani Dia. Kita hanya membuang-buang waktu ada di dalam ruangan ibadah hari ini. 基督不复活，我们也不必去侍奉他，因为那是浪费时间的。
Dan Alkitab berkata, jika Kristus tidak bangkit, kita masih hidup di dalam dosa kita. 圣经告诉我们说，基督不复活，我们也是仍然活在罪中。 Saudara-saudara, jika Kristus tidak bangkit, maka tidak akan ada pengampunan dosa bagi kita. 基督不复活，也没有赦罪的恩典。 Makanya Alkitab juga berkata, jika Kristus tidak bangkit, maka kita yang mati di dalam Kristus juga akan binasa di 基 dalam 督不 dosa 复 kita. 活，我们在基督里死了的也是灭亡的。 Dan Alkitab berkata, jika Kristus tidak bangkit, maka kita adalah orang-orang yang paling malang. Kita adalah orang-orang yang paling bodoh yang hidup di muka bumi ini. Karena kita menaruh iman kita kepada Kristus. 基督若不复活，我们比世人更可怜，也是更愚蠢，因为我们把信心筑在基督的身上。 Saudara-saudara, hal-hal ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya, betapa fundamentalnya kebangkitan Kristus bagi iman kita, bagi kita orang yang 所 percaya. 以，基督的复活对我们的信心是何等的重要，对我们这些信徒是何等的重要。 Nah, oleh sebab itu berita kebangkitan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dan juga berita kebangkitan yang disampaikan oleh malaikat Allah kepada perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus pada minggu pagi itu merupakan berita yang sangat penting bagi iman kita. 所以，使徒保罗给哥林多信徒们有关基督复活的真理，以及天使对那些早上来到耶稣坟墓那里找耶稣尸体的妇女们所说的话是很重要的。 Saudara, Alkitab berkata di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 20 yang kita baca tadi, yang benar ialah bahwa Kristus sudah dibangkitkan dari antara orang mati. 哥林多前书15章24节，这里有一句话提醒我们，基督已经从死里复活了。 Alkitab juga di dalam Lukas pasal 24 ayat 5 bagian B sampai 6 bagian A yang sudah kita baca bertanggapan, mengatakan, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit. 在路加福音24章5节的下半节到6节的上半节，这里也告诉我们，为什么在死人中找活人呢？他不在这里，已经复活了。 Saudara-saudara, puji Tuhan, Kristus sudah bangkit. 我们赞美神，因为基督已经复活了。 Kristus sungguh-sungguh hidup. 基督真的已经复活了。 Oleh sebab itulah hari ini kita ada di dalam ruangan ibadah ini, kita merayakan Paskah karena Kristus yang bangkit, karena Kristus yang sungguh-sungguh hidup bagi kita. 所以我们今天在这里，我们庆祝基督的复活，基督真正的活在我们中间。 Nah, tetapi pertanyaan yang lebih mendalam adalah, apa artinya Kristus yang bangkit itu bagi hidup kita? 但是现在要问的，复活的基督对我们有什么意义呢？ Apa artinya Kristus yang hidup itu bagi hidup kita? 那活着的基督又对我们有什么意义呢？ Saudara, Alkitab di dalam Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat 12 yang kita baca hari ini memberitahukan kepada kita setidaknya ada 3 signifikansi, ada 3 pentingnya Kristus yang bangkit, Kristus yang hidup bagi hidup kita. 我们从刚才念过的路加福音24章第1到第12节，我们知道有3个很重要的事。 Yang pertama, Kristus hidup berarti musuh kita yang terbesar sudah dikalahkan. 第一，基督复活，我们最大的敌人已经被击败了。 Ayo sama-sama kita katakan, Kristus hidup berarti musuh kita yang terbesar sudah dikalahkan. 我们最大的仇敌已经被击败了。 Saudara-saudara, kebenaran ini yang bisa kita lihat dalam Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang kelima. 从24章第1到第5节可以看见这个真理。 Alkitab memberitahukan kepada kita ketika perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus di minggu pagi itu, di dalam ayat yang kedua dikatakan mereka mendapati batu penutup kubur itu sudah terguling. 在第1节说到那些妇女在黎明的时候，他们来到耶稣的墓前，
但是看见石头已经从坟墓滚 Dan 开了。 ketika mereka masuk ke dalam kubur itu, di dalam ayat yang ketiga dikatakan, mereka tidak menemukan mayat Yesus di dalam kubur itu. 当他们进去的时候，这是不见主耶稣的身体。 Saudara-saudara, perempuan-perempuan ini mendapatkan satu fakta bahwa kubur Yesus sudah kosong. 这些妇女们看见一个事实，耶稣的坟墓已经空了。 Nah, pertanyaannya mengapa kubur Yesus kosong? 为什么耶稣的坟墓会空了呢？ Alkitab memberitahukan kepada kita karena Dia sudah bangkit. 我们的上帝告诉我们，因为他已经复活了。 Karena Dia hidup di antara orang mati. 他虽然是在死人中， Oleh sebab itu di dalam Lukas pasal 24 ayat 5 dikatakan, Dia hidup di antara orang mati. 但是他却从死人中复活。 Saudara-saudara, kebangkitan Kristus membuktikan bahwa kuasa kematian tidak dapat membelenggu Dia di dalam kubur yang gelap itu. 基督的复活证明，这个死的权势不能够把耶稣捆绑在黑暗的坟墓中。 Kebangkitan Yesus Kristus menunjukkan bahwa maut tidak berkuasa menahan Dia di dalam kubur yang menakutkan itu. 死亡不能够囚禁耶稣。 Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Dia sungguh-sungguh hidup. 耶稣的复活证明他真的已经活过来了。复活了。 Saudara, Kristus hidup itu berarti musuh kita yang terbesar sudah dikalahkan. 基督的复活也预表我们的仇敌已经被击败了。 Nah, pertanyaannya apakah musuh manusia? Apakah musuh kita yang terbesar? 我们最大的仇敌是什么呢？ Saudara-saudara, musuh manusia yang terbesar bukanlah soal kemiskinan. 最大的仇敌不是贫穷， Musuh manusia yang terbesar bukanlah soal keterbelakangan pendidikan. 不是教育的这个落后， Musuh manusia yang terbesar bukanlah soal kriminalitas, kejahatan yang terjadi di mana-mana. 人类最大的仇敌不是那些犯罪的事件， Musuh manusia yang terbesar bukanlah soal resesi atau krisis ekonomi global. 也不是经济的危机。 Musuh manusia yang terbesar bukanlah masalah kesehatan, 我们最大的仇敌不是健 bukan 康的问题， isu-isu hak asasi manusia dan lain sebagainya. 也不是人权的问题。 Tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-26, musuh manusia yang terbesar, musuh manusia yang terakhir yang harus dikalahkan adalah maut. 但是圣经告诉我们说，我们最大的仇敌就是死亡。 Saudara-saudara, maut adalah kematian atau kebinasaan kekal yang akan dialami oleh manusia sebagai upah keberdosaan manusia di hadapan Allah. 死亡就是人犯罪所得的工价，就是永远的死。 Karenanya Alkitab di dalam Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan sebab upah dosa adalah maut. 所以罗马书6章23节哪里说到罪的工价就是死？ Maut adalah keterpisahan manusia berdosa selama-lamanya dari Allah sumber kehidupan. 是我们这些有罪的人与我们生命的主上帝永远的隔绝。 Dan itu adalah hal yang sangat mengerikan, Nah, hal yang sangat 那 menakutkan. 是很可怕的事。 Saudara-saudara, maut atau kebinasaan yang kekal karena dosa adalah musuh masalah manusia yang terbesar. 人类最大的仇敌、最大的问题就是死亡。 Nah, pertanyaannya bagaimana masalah atau musuh manusia yang terbesar ini bisa diselesaikan? 那我们怎么能够解决这个面对这个最大的仇敌呢？ Di dalam Ibrani pasal 9 ayat 22, Alkitab memberitahu kita tanpa pencurahan darah tidak akan ada pengampunan dosa. 希伯来书9章22节说到：若不流血，罪就不得赦免。 Oleh sebab itulah Yesus Kristus naik ke atas kayu salib, mencurahkan darahnya bahkan mati untuk menebus kita orang yang berdosa. 所以耶稣他被钉十字架，流下宝血来解决我们的罪。
Karenanya Alkitab di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 mengatakan, Yesus Kristus telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya oleh bilur-bilurnya, supaya oleh darahnya penyakit dosa kita disembuhkan. 彼得前书2章24节，这里说到他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，因他受的鞭伤，我们便得了医治。 Nah, tetapi penebusan Kristus di atas kayu salib, darah Kristus di atas kayu salib yang tercurah akan sia-sia, akan tidak berguna jika dia tidak bangkit dari antara orang mati. 但是，虽然耶稣在十字架上流下了宝血，死了，但是他不复活的话，一切都是徒然的。 Nah, karenanya Alkitab di dalam 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 18 mengatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, kamu masih hidup di dalam dosamu. Demikian juga akan binasa orang-orang yang mati di dalam Kristus. 所以哥林多前书15章17节这里说到，基督若没有复活，你们的信便是徒然，你们人在罪里，就是在基督里睡了的人也灭亡了。 Saudara-saudara, jika Kristus tidak bangkit, maka kita masih berada di bawah kuasa dosa dan kita akan binasa oleh karena dosa 基督 kita. 若不复活，我们仍然在罪的权势之下，我们仍然是灭亡的。 Saudara-saudara, kebangkitan Kristus itu merupakan bukti bahwa pengorbanan Kristus di atas kayu salib sudah diterima oleh Allah Bapa. 基督的复活也是表示他在十字架上所成就的这个事已经被上帝悦纳 Oleh 了， sebab itulah dia harus bangkit dari antara 所以 orang. 他应该从死人中复活。 Dan puji syukur Alkitab berkata kepada kita, dia hidup di antara orang mati, dia sudah bangkit. 所以我们感谢神，我们的神告诉我们说，他基督已经从死人中 Itu 复活。 berarti kuasa maut sudah dikalahkan. 这个死亡的权势已经被击败了。 Itu berarti musuh kita yang terbesar sudah dikalahkan. 我们最大的仇敌已经被击败了， Kuasa dosa sudah dipatahkan. 罪的权势已经被粉碎了。 Sehingga dengan kepala yang tegak dan hati yang penuh syukur, kita bisa menyanyikan nyanyian kemenangan. Sebagaimana halnya Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-55 sampai 57. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 所以我们也能够因着基督的复活，我们挺胸高歌，就好像哥林多前书15章55节到57节那里所说的：“死啊，你得胜的权势在哪里？死啊，你的渡钩在哪里？死的渡钩就是罪，罪的权势就是律法。感谢神，使我们借着我们主耶稣基督得胜了。” Saudara-saudara, kebangkitan Kristus telah memberikan kemenangan atas musuh kita yang terbesar, yaitu kematian kekal selama-lamanya di dalam neraka. 弟兄姐妹，基督的复活，他击败了这个死亡的权势，也就是说，那死在地狱里面的人的那个永死。 Karenanya Kristusku hidup itu berarti kematian yang kekal, yang merupakan ketakutan, masalah, musuh manusia yang terbesar itu sudah dikalahkan. 基督的复活，让我们最怕的仇敌，就是死在地狱里面的那个惧怕被击败了。 Nah, oleh sebab itulah Tuhan Yesus sendiri di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai ayat 26 mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku, dia tidak akan mati untuk selama-lamanya. Percaya engkau akan hal itu. 耶稣也在约翰福音11章25节、26节这么说。 他说：“复活在我，生命也在我。信我的人虽然死了，也必复活；凡信我的人，必永远不死。你信这话吗？”
Saudara-saudara, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita juga tidak akan luput dari kematian secara fisik. 弟兄姐妹，我们身为信基督的人，有一天我们的身体也会死去的。 Tetapi bagi kita yang sudah berada di dalam Kristus, bagi kita yang sudah percaya kepada Kristus, kematian secara fisik bukan lagi satu penghukuman dari Allah yang akan membawa kita kepada kebinasaan, kematian yang kekal. 但是我们这些已经信了基督的人，我们入生的死不是上帝的刑罚，让我们死在地狱里面。 Melainkan satu cara, satu jalan yang dipakai oleh Allah untuk membawa kita dari persiarahan di dalam dunia yang fana, dunia yang sementara ini, untuk masuk di dalam kekekalan, hidup bersama-sama dengan Kristus untuk selama-lamanya. 而是上帝为我们开的一条路，让我们真是能够在基督里，在永恒里与基督相济。 Nah, karenanya yang terpenting adalah apakah engkau percaya kepada Kristus yang sudah bangkit? 现在问题是，是不是你相信已经复活的基督呢？ Apakah engkau rindu Kristus melepaskanmu dari masalahmu yang terbesar itu? 你是不是愿意渴慕基督为你解决那很可怕的事呢？ Apakah engkau mau mengalami Kristus yang hidup itu di dalam hidup? 你是不是在生活中要经历那复活的基督呢？ Percayalah kepada Kristus. 让我们相信基督吧， Maka engkau akan dilepaskan dari hukuman kematian kekal. Dan engkau akan hidup. 我们就会从永死中得到释放，我们会活在这个永生里面。 Saudara, Kristus bangkit. Itu berarti musuh kita yang terbesar sudah dikalahkan. 基督复活，我们最大的仇敌被击败了。 Jika musuh dan ketakutan kita yang paling besar, yaitu kematian yang kekal, telah dikalahkan oleh Kristus melalui kebangkitannya, pertanyaannya, apalagi ketakutan-ketakutan yang lain di dalam hidup kita yang jauh lebih kecil daripada ketakutan yang terbesar itu, yang Kristus tidak sanggup menyelesaikannya bagi 这 kita. 是基督已经击败了我们最大的仇敌。那我们生活中所经历的那些更小的事，更让我们惧怕的事，怎么还不能够被基督所解决呢？ Nah, karenanya Timothy Keller benar ketika mengatakan demikian. Kebangkitan Kristus tidak hanya memberi harapan untuk masa depan, itu juga memberi Anda harapan untuk menangani luka Anda sekarang. 所以 Timothy Keller 他这么说：基督的复活不但给予我们盼望，也给我们目前有处理伤痕的盼望。 Saudara-saudara, Kristus yang bangkit itu bukan saja memberikan kita pengharapan untuk hal-hal yang akan datang, hal-hal di masa depan, tetapi Kristus yang bangkit itu juga memberikan kita harapan untuk kita menjalani, menghadapi pergumulan di dalam dunia ini. 基督的复活不单是给我们将来的日子有盼望，但是也让我们在目前的生活中，我们能够面对一切的问题、一切的困 Saudara, 难。 mungkin hari ini engkau sedang bergumul dengan rumah tanggamu yang banyak masalah. 可能我们的家庭有问题， Mungkin hari ini engkau sedang bergumul dengan keluargamu yang berantakan. 我们的家庭乱七八糟。 Mungkin hari ini engkau sedang bergumul dengan kondisi pekerjaan, kondisi usahamu yang sulit. 我们的工作、我们的业务有问题。 Mungkin hari ini engkau sedang bergumul dengan kondisi ekonomimu yang kekurangan. 我们的经济有问题，我们有缺乏。 Mungkin hari ini engkau sedang bergumul dengan kondisi kesehatanmu yang benar-benar sangat mengkhawatirkan. 我们的健康也出了问题。 Bahkan mungkin hari ini engkau sedang bergumul dengan dosa-dosa di dalam hidupmu. 可能你也正在跟你的罪交战， Atau mungkin saat ini engkau sedang terikat oleh kuasa kegelapan di dalam 或者你被邪恶的势力所捆绑。 Datanglah kepada Kristus yang sudah mati dan sudah bangkit. 让我们来到复活的基督面前。
Dia yang sudah mengalahkan musuh kita yang terbesar. 他已经击败了我们最大的仇敌， Dia juga pasti sanggup menolong kita di dalam segala pergumulan kita di dalam hidup ini. 他也能够帮助我们来面对我们所有的问题、所有的困难。 Kebangkitan Kristus dari kematian menjadi jaminan kemenangan atas pergumulan manusia yang terbesar, yakni maut, sekaligus memberi kekuatan dan jaminan kemenangan dalam segala pergumulan hidup kita sehari-hari. 基督的复活是我们与死亡交战的得胜的保证，也让我们能够在生活中，我们经历难处以后，我们得到胜利的保证。 Nah, Kristusku sungguh hidup. 基督已经复活。 Yang pertama, masih ingat apa? Musuh kita yang terbesar sudah dikalahkan. 第一点，我们最大的仇敌已经被击败了。 Yang kedua, 第二点， Kristus hidup itu berarti kita memiliki Allah yang dapat dipercaya. 我们基督的复活告诉我们有一个可信靠的上帝。 Saudara-saudara, kebenaran ini yang bisa kita lihat di dalam Lukas 24 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. 这是可以从路加福音24章第6节到第8节。 Jika kita membaca kitab Injil, khususnya ketika Yesus berbicara mengenai penderitaannya, maka kita akan menemukan berulang kali dia mengatakan bahwa dirinya akan menderita, mati, tetapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. 就是我们读福音书的话，我们发现耶稣他重重复复的告诉门徒，他要受难，他要死，但是在第3天他要复活。 Mengenai hal ini di dalam Injil Lukas saja kita bisa melihatnya, kita bisa menemukannya. Misalnya dalam Lukas pasal 9 ayat 22 dan Lukas 18 ayat 31 sampai 34. 在路加福音多处的经文可以看见这个真理。 Jadi berulang kali Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan menderita, dia akan mati, tetapi dia akan bangkit pada hari yang 耶 ketiga. 稣重复的对门徒说，他要受难，要受死。 但是第3天要复 Dan 活。 hal itu yang tertanam di dalam pikiran dan hati murid-muridnya. 这句话深埋在门徒的心中。 Nah, karena itu ketika Yesus ditangkap, dia disalibkan dan mati, itu sangat menghancurkan pengharapan murid-murid dan orang-orang yang mengikuti dia. 所以当耶稣被抓，然后钉死在十字架上，那么确实是粉碎了门徒跟相信他的那些人的盼望。 Satu-satunya yang menjadi pengharapan mereka, janji Yesus, janji Kristus, bahkan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. 他们唯一的盼望就是照着耶稣所说的，第3天他会复活。 Nah, oleh sebab itu berita pertama yang disampaikan oleh malaikat Allah kepada perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus pada minggu pagi itu adalah untuk mengkonfirmasi janji itu. 所以这个天使对妇女们所说的，就是在坟墓那里所说的，就是要证明耶稣所说的这句话。 Di dalam Lukas 24 ayat 6 sampai 8 Alkitab berkata, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Nah, perhatikan dikatakan, ingatkah apa yang telah dikatakan kepada kamu ketika masih di Galilea? Ia akan bangkit pada hari yang ketiga. 天使对那些妇女说：“他不在这里，已经复活了。当纪念他还在加利利的时候，怎么样告诉你们？” Saudara-saudara, Yesus bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan janjinya. 耶稣第3天复活，就是照着他的应许。 Yesus bangkit bukan saja menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan yang hidup, pemilik kehidupan. 他的复活不但证明他是这个生命的主， tetapi juga menunjukkan, membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang dapat dipercaya dan dapat menjadi sandaran yang tidak akan mengecewakan di dalam hidup kita. 也证明他是复活的主，是我们可信靠的主。 Jika Kristus tidak bangkit, 若是基督不复活的话， maka benarlah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 19 bahwa kita adalah orang-orang yang paling bodoh, kita adalah orang-orang yang paling malang di muka bumi ini karena kita menaruh percaya kita kepada Allah yang mati. 若是基督不复活，真的就好像保罗所说的，
我们比世人更可怜，因为我们把我们的信心放在耶稣的身上。 Nah, karenanya penulis Kurt Dehan benar ketika berkata, 所以 Kurt Dehan 他这么说： jika Yesus tidak bangkit dari kematian, iman Kristen adalah fantasi yang bodoh. 若耶稣不从死里复活，基督徒的信心是愚蠢的幻想。 Jadi kalau Kristus tidak bangkit dari antara orang mati, iman kita ini adalah fantasi, hayalan yang bodoh. 基督不复活，我们的信心就是愚蠢的幻想。 Nah, bahkan lebih daripada itu, teolog Charles Leary benar ketika berkomentar, jika Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, maka ia adalah seorang pendusta karena ia telah berjanji bahwa dia akan bangkit. 跟是的 ，Charles Reaser 他这么说：基督若不复活，他就是一位大骗子，因为他曾经预言说他要复活。 Nah, jadi benar kalau Kristus tidak bangkit dari antara orang mati, dia mungkin tidak lebih daripada seorang pembohong besar yang memberikan harapan yang palsu bagi orang-orang yang mengikuti dia, bagi orang-orang yang percaya kepada dia. 基督若不复活，他真的是一位大骗子，因为他给那些跟随他的人一些假的盼望。 Kalau dia tidak bangkit dari antara orang mati, mungkin dia tidak lebih daripada seorang gila yang mengklaim dirinya sendiri sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi dia tidak sanggup menyelamatkan dirinya sendiri. 基督若不复活，他正是成为一个疯子，因为他说他要复活，但是却不能够做到这一点。 Tetapi puji syukur kepada Tuhan, Alkitab berkata, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatkah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika masih di Galilea, bahwa dia akan bangkit pada hari yang 但是 ketiga. 感谢神，天使对妇女人说，他不在这里，已经复活了。当纪念他还在加利利的时候，怎样告诉你们？ Puji Tuhan, Kristus sudah bangkit. 感谢神，基督已经复活了。 Karenanya hadiah Paskah yang luar biasa adalah harapan yang pasti. Harapan Kristiani yang membuat kita memiliki kepercayaan kepada Tuhan yang dapat dipercaya. 所以复活节最大的礼物就是一个确切的盼望，基督的复活，基督给我们的盼望，让我们正是可以完全的信靠他。 Saudara-saudara, hadiah Paskah terbesar bagi kita hari ini. 今天我们得到的复活节的礼物， Kita bukan saja memiliki Allah yang hidup, 不单我们有一个活着的上帝， tapi 活的 kita 上帝， sungguh-sungguh memiliki Allah yang dapat dipercaya. 我们正是拥有一个可信靠的上帝， Saudara-saudara, ini penting. 这很重要。 Kalau kita perhatikan beberapa waktu ini kita sering mendengar, kita sering membaca, kita sering melihat ada banyak wanita yang ditipu oleh TNI Gadungan. 最近我们会听见一些是新闻，说到有一些妇女，她们被那个假冒的军人欺骗了。 Nah, saya pastikan dulu di sini apakah ada korbannya? Ada? Apakah ada yang menjadi korban? 被 Tidak ada. 假 Puji 冒的 Tuhan. 军人欺骗了。 Saudara-saudara, kalau kita baca media online, bahkan ada beberapa juga media besar, berita-berita seperti ini akhir-akhir ini sangat banyak kita temukan. 在最近的媒体里面，我们会看见、发现这些事情。 Saudara-saudara, ketika membaca berita-berita seperti ini, 当我们读了这些新闻以后， saya benar-benar merasa kasihan. 我感觉到很可怜。 Nah, wanita-wanita yang ditipu oleh TNI Gadungan itu sudah mengorbankan segala-galanya. 这些女人被假冒的军人欺骗了，她们付出了很多的代 Mengorbankan 价， perasaan mereka, 她们的感情受了伤， mengorbankan waktu mereka, 她们也付出了时间， bahkan mengorbankan harta mereka, 甚至也出了很多的 mengorbankan 钱财。 seluruh hidup mereka. 他们在很多的事上都付出很大的代价。 Sungguh-sungguh kasihan, hidup mereka hancur karena mereka menaruh percaya kepada orang yang tidak bisa 很可怜 dipercaya.，因为他们会相信这个假冒的军人， Mereka menaruh percaya mereka kepada orang yang salah, orang yang menipu mereka. 他们把这个信心放在那个欺骗他们的人的身上。 Saudara-saudara, untuk perkara dunia seperti ini saja kita sangat-sangat kasihan melihat.
虽然这是俗世的事，但是我们也会起了可怜的心。 Hidup mereka hancur. 他们的生活破碎了。 Nah, apalagi kalau kita bicara soal perkara kekekalan. 更何况，当我们谈论到那永恒的事的时候， Betapa berbahayanya jika kita menaruh iman kita kepada pribadi yang salah, kepada orang yang salah, kepada pribadi yang tidak dapat dipercaya. 若是我们把信心放在那不可靠、不可信的人的身上，是何等的糟糕！ Itu adalah penyesalan yang akan kita alami selama-lamanya sampai kepada kekekalan. 那是一个很大的错误，是持续到以后的永恒里面的。 Tapi puji syukur Alkitab mengatakan 但是 Kristus 感谢神， sudah bangkit. 基督已经复活了， Artinya kita memiliki Allah yang dapat dipercaya. 证明我们拥有一个可信靠的上帝。 Saudara-saudara, Kristusku hidup. Itu berarti dia sungguh-sungguh telah bangkit untuk membuktikan janjinya bagi kita. Sehingga kita memiliki Allah yang dapat dipercaya. 基督复活，他证明了他所说的话是真的，他的应许是真的。我们有一个可信靠的 Kristus 神， bangkit agar kepercayaan kita kepada dia tidak akan sia-sia. 我们相信复活的基督就不突然的。 Kristus bangkit mengalahkan kuasa maut supaya hidup kita yang terpuruk bisa bangkit di dalam dia. 基督的复活，他击败了这个死亡的权势，让我们败落的生活也能够再次的复生。 Kuburnya yang kosong membuktikan dia hidup supaya hidup kita yang kosong, hidup kita yang tidak memiliki makna di dalam Kristus. 空的坟墓证明耶稣已经复活了，也叫我们空洞的生活成为有意义的生活。 Kristus hidup supaya hidup kita yang tanpa harapan memiliki kepastian di dalam 基 dia. 督的复活让我们没有盼望的这个生活成为有盼望的生活，有确据的生活。 Hidup itu berarti kita memiliki Allah yang dapat dipercaya. 基督的复活是表明我们有一个可信靠的上帝。 Yang ketiga, yang terakhir. 第三点， Kristus hidup itu berarti kita memiliki dasar dan alasan untuk memberitakan dia kepada orang lain. 基督的复活成为我们向别人传福音的一个基础。 Saudara-saudara, kebenaran ini yang bisa kita lihat dalam Lukas pasal 24 ayat 9 sampai ayat 12. 我们可以从路加福音24章第1节到12节看见这个真理。 Saudara-saudara, sungguh-sungguh kita bisa membayangkan bagaimana hancurnya hati perempuan-perempuan yang berjalan ke kubur Yesus pada minggu pagi itu. 我们想象在第7日的第一天，那些妇女她们走在到坟墓的路上，她们的心是那么的破碎。 Kita bisa merasakan bagaimana galaunya, bagaimana campur aduknya perasaan mereka ketika mereka berjalan ke kubur Yesus pada minggu pagi itu. Karena mereka mengetahui orang yang mereka kasihi kini sudah mati. 那个时候，妇女们她们知道她们所相信的主已经死了。那个时候，她们心里面非常的不安，她们而且也充满了各种各样的这个想法。 Tetapi semua itu berubah 180 derajat ketika mereka mendapati bahwa kubur Yesus sudah kosong dan mereka mendapatkan berita bahwa Yesus sudah bangkit 但 dari 是 antara 当 orang 他 mati. 们看见坟墓空了，也听见耶稣已经复活了，他们的那种态度有180度的改变。 Nah, Alkitab mengatakan mereka kembali dari kubur. Mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan saudara-saudara yang lain. Mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. 圣经告诉我们说，他们从坟墓那里回去，然后把这一切的事告诉这一个门徒、这一个使徒和他的人。 Saudara-saudara, kata menceritakan, kata memberitahukan di dalam bagian ini, itu berarti memberitahukan dengan antusias, dengan aktif, dengan semangat, dengan berapi-api. 在这里，他们是很主动的、很热烈的告诉众人。
Saudara-saudara, ini adalah fakta sejarah. 是一个历史的事实。 Di sepanjang zaman kebangkitan Yesus telah mengubah pengikut-pengikut yang patah hati dari seorang rabi yang mati di salib menjadi saksi dan martir yang gagah berani. 耶稣的复活改变了那些跟随他的人、相信他的人。 Menurut tradisi, Petrus mati dengan cara disalib terbalik. 根据传统的说法，彼得是被倒钉在十字架上。 Thomas mati di ujung tombak. 多马被这个矛刺死的。 Rasul Yohanes mati di dalam kesepian ketika dibuang ke Pulau Patmos. 约翰他被放逐到巴摩岛。 Bahkan Rasul Paulus secara tradisi dipercaya mati dengan kepala dipenggal di jalan Ostia di Roma. 保罗是在罗马的奥斯蒂亚街上被砍头的。 Dan sejarah mencatat, 历史也记载， banyak orang di sepanjang zaman yang rela meninggalkan keluarga, karir, dan kenyamanan hidup mereka, bertarung nyawa untuk pergi ke tempat yang jauh dan berbahaya. 有很多的人，他们甘愿离开他们温暖的家庭，他们离开他们的工作、舒适的生活，去到遥远危险的地方。 David Livingstone pergi ke tanah Afrika. 李文士顿去到非洲 William Carey ke tanah India. ，William Carey 去到印度， Robert Morrison dan Hudson Taylor pergi ke tanah Tiongkok. 莫里森还有戴德森，他们去到中国。 John Sung berkeliling Asia. 宋尚杰博士他巡回亚洲。 Timothy Chow Sek Wang datang ke Indonesia dan pergi ke beberapa wilayah di Asia Tenggara. 赵世光牧师来到印尼，而且到亚洲的一些国家。 No Manson pergi ke Tanah Batak. Normanson 他去到巴达地。 Asik Kruit dan Dr. Adriani pergi ke Tanah Poso. Kurit 他去到这个波索。 Dan jutaan, bahkan miliaran orang di seluruh dunia telah menyerahkan hidup mereka untuk menjadi pemberita Injil, bahkan rela mati untuk Injil Kristus. 世界上几百万、几千万的人，他们献身做传教士，而且他们也为着福音而宣道。 Nah, pertanyaannya, untuk apa mereka mau melakukan? 为什么他们会这么做呢？ Alasannya hanya satu. 它的原因只有一个： Karena Kristus yang bangkit. 基督的复活， Karena Kristus yang hidup. 是因为基督活着。 Itulah satu-satunya alasan bagi mereka, bahkan merelakan hidup untuk Kristus yang sudah bangkit. 这就是让他们愿意为之活着的基督献上他们的生命。 Karenanya Rasul Paulus menegaskan di dalam 1 Korintus 15 ayat 14. 所以保罗在哥林多前书15章14节这里 Jika 强调： Kristus tidak dibangkitkan, 若基督没有 sia-sia 复活， pemberitaan kita. 我们所传的就是徒然的。 Kalau Kristus tidak bangkit, tidak ada gunanya kita memberitakan dia kepada orang lain. 基督不复活，我们就不需要把它传给别人。 Apa alasan kita, apa dasar kita untuk memberitakan Kristus kepada suami kita yang belum percaya? 为什么我们要把复活的基督介绍给我们的丈夫 Untuk 呢？ menceritakan dia kepada istri kita yang belum 为什 percaya. 么要告诉我们还没有信 Untuk 主的妻子？ menceritakan kepada orang tua atau anak kita yang belum 告 percaya. 诉那些还没有信主的家人呢？ Untuk menceritakan dia kepada mertua atau menantu kita yang belum 为 percaya. 什么要告诉我们的那些婆婆媳妇呢？ Apa alasannya kita untuk memberitakan dia kepada kakak atau adik kita atau teman kita yang belum percaya? 为什么要把复活的耶稣告诉给我们的那些还没有信主的朋友呢？ Kristus yang hidup, itulah satu-satunya dasar dan alasan bagi kita untuk memberitakan dia kepada 基 orang. 督的复活就是我们传福音的根基。 Untuk apa gereja kita? Kurang lebih 40 tahun setia memberitakan Injil di rumah sakit setiap minggu. 我们的教会为什么基辅已经44年要到医院去传福音呢？ Untuk apa kita melatih orang-orang untuk memberitakan Injil? Salah satunya melalui II di gereja kita. 为什么我们要训练一些人去传福音 Hanya 呢？ satu alasan, karena Kristus yang bangkit, karena Kristus yang hidup. 那是因为基督已经复活了。 Kemarin waktu pulang kedukaan mama, waktu pulang kedukaan mama, 当我这个送妈妈的遗体到牧场的时候， kakak saya bilang, Safred,
我的哥哥对我说 Gak ：“Sabar， berasa ya, sudah 25 tahun kamu tinggalin rumah. 不觉 25 tahun tinggalin rumah. 不知不觉你已经离开家25年了。 25 tahun tinggalin keluarga. 你25年离开了家人， Bahkan banyak hal-hal yang indah mungkin yang terjadi dalam keluarga yang saya lewatkan ketika 25 tahun saya tidak ada di rumah. 真的，在我的家里有发生很多的事，但是我已经25年离开那个家。 Dengan menangis saya menjawab kakak saya, 我哭着告诉他， kalau mau ikut hati saya juga saya nggak mau. 若是照着我的意念，我是不要的。 Lebih baik saya di sini bersama dengan keluarga. 我在家里留在家里，与家人在一起是更好的。 Tapi karena sungguh-sungguh saya tahu Tuhan memanggil saya 但是我知道神呼召我， untuk tugas yang mulia, 就是为着荣耀的任 menjadi 务， seorang hamba Tuhan, 成为神的仆人， menjadi seorang pemberita Injil. 成为传福音的人。 Itulah yang menguatkan hati saya sampai hari ini. 这就坚固了我的心，一直到今天。 Karena Kristus yang hidup itu. 因为基督是 Karena 活的， Kristus yang sudah bangkit. 他已经复活了。 Saudara-saudara, Kristusku sungguh hidup. 弟兄姐妹，我们的基督是活的基督。 Kristus sungguh hidup. Itu berarti yang pertama, musuh kita yang terbesar sudah dikalahkan. 基督的复活，第一点，我们的最大仇敌已经被击败了。 Yang kedua, itu berarti kita memiliki Allah yang dapat dipercaya. 第二点，我们拥有一个可信靠的上帝。 Yang ketiga, Kristus hidup berarti kita memiliki dasar dan alasan untuk memberitakan Dia kepada orang lain. 第三点，我们有了传福音的这个根基以及原则， Nah, karenanya dengan hati yang penuh syukur, 让我们带着一个感恩的心， saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. 我们站立起来， Sama-sama kita bacakan doksologi dari Rasul Petrus di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga tentang kebangkitan Kristus. 让我们来读这个彼得前书第1章第3节，这是彼得的颂歌，他颂赞基督的复活。 Nah, perlahan-lahan mari kita bacakan 1, 2, 3 ya. Terpujilah Allah dan Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Sekali lagi, 1, 2, 3 ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. 但愿 Kasih tahu. 颂赞归于我们主耶稣基督的父上帝，他照着自己的大怜悯，借耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望。 Nah, kasih tahu teman kiri kanannya, Kristus sudah bangkit. 基督已经复活了， Kristus sudah bangkit. 基督已经复活。 Kita berdoa. 我们祷告，